Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini 25 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 15 Ogos 2020. Dan kita sekali lagi bertemu di dalam majlis ilmu ini. Kita panjatkan syukur, puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di dalam majlis ilmu ini, walaupun secara fizikal kita tidak bertemu dalam satu majlis ilmu, tetapi dengan tuan-tuan dan puan mengikuti majlis ilmu ini secara maya, maka insya-Allah kita akan dapat kelebihan-kelebihan berada dalam majlis ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, terutama di taman-taman syurga Allah SWT, yang mana barakah rahmah akan turun dibawa oleh para malaikat kepada kita yang menghadiri majlis ilmu, dikurniakan kepada kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kepada kita pahala, ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, ikutilah kuliah maya kita dan kuliah kita di channel YouTube Muhammad Azmi 10 MOHD AZMI 10. Ya, langganlah channel kami ini, channel ini, dan sila tekan lonceng untuk mendapatkan makluman dan pemberitahuan terkini yang ada di dalam saluran kita, channel kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan pengajian kitab kita kali ini di dalam kuliah maya kita, iaitu kitab Fiqh Manhaji jilid 4 yang berkaitan dengan ahwal asy-syakhsiyah, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai undang-undang kekeluargaan. Kita masih dalam bab talak
membicarakan tentang li'an, di mana kita sampai kepada perkara 14.3.5, iaitu hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Jadi li'an ni kita dah tahu bahawa ianya merupakan perbuatan seorang suami menyatakan laknat, menyatakan sumpah di hadapan isterinya dituduhnya berzina sebanyak 4 kali, bahawa perbuatan ini benar-benar berlaku. Dan untuk kali yang kelima, si suami bersumpah bahawa dia akan sanggup menerima laknat dari Allah sekiranya tuduhan beliau ini tidak benar. Jadi itulah konsep umumnya. Maka kita lihat kesan dalam perkara 14.3.5 ini, hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Baik, apabila suami berli'an isterinya mengikut cara yang dinyatakan sebelum ini, kita telah bincangkan aku lupa yang lalu, hukumnya adalah seperti berikut. Jadi ada beberapa hukum yang akan berlaku. Iaitu yang pertamanya, suami tidak dikenakan hukuman qazaf. Sebab kita tahu qazaf ni ialah seorang lelaki menuduh, tak kira statusnya apa, menuduh seorang wanita, tak kira statusnya apa, berzina. Sekiranya tuduhan ini tidak benar, tiada asas, maka si penuduh akan dikenakan hukuman qazaf, iaitu 40 kali sebatan. Itu undang-undang syarak yang sebenarnya dalam hukum had. Adapun dalam undang-undang syarak negara kita, hukumannya agak berbeza. Tapi itu kita tidak mau bincangkan di sini. Kita nak sebutkan bahawa apabila suami melakukan li'an, maka suami tidak akan dikenakan hukuman qazaf. Yang kedua, B, isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud kecuali dia juga melakukan li'an. Maknanya kalau isteri yang dituduh itu, dia akan disabitkan berzina, dia akan direjam sampai mati. Kerana kita tahu hukum berzina ada dua, hukuman had zina ada dua. Satu ialah 100 kali sebatan bagi mereka yang belum berkahwin, dan rejam sehingga mati bagi mereka yang telah berkahwin. Jadi isteri dah berkahwin kan, maka dia akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Itu hukum syaraknya, hukum hadnya yang hakiki. Kecuali dia juga melakukan li'an. Ini kita akan bincang nanti. Mana seorang isteri boleh melakukan li'an balas terhadap tuduhan li'an suami. Boleh. Cara ni kita akan bincangkan nanti. Kalau dia tak buat, mana dia boleh dikenakan hukuman had ataupun hudud, yang kita sebutkan tadi. Rejam sampai mati. Tak mati, tak berhenti rejam, berapa ribu pun. Kebal lah pula manusia ni, si perempuan ni, kena rejam beribu kali pun tak mati, sampai mati kena rejam. Begitulah hukumannya. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, si hubungan perkahwinan terputus. Ni dia memang terputuslah. Hakim akan membubarkan perkahwinan suami, antara suami yang menuduh isterinya berzina dengan isteri yang dituduh berzina, antara suami yang melakukan li'an dengan isteri yang dikenakan li'an. Sama isteri itu buat li'an balas atau tidak, maka hukuman itu perkahwinan itu dibubarkan. Betul lah. Dan lebih jelaslah kalau si isteri ini mengandung anak yang bukan dari hubungan dengan suaminya, macam kita sebut sebelum ni kan. Si suami boleh isytihar, kata dia tak akui anak ni anak dia, sebab Tuan Hakim, saya dah bertahun-tahun tidak bersetubuh dengan isteri saya. Macam mana isteri saya boleh mengandung? Jadi saya, di sinilah saya nak buat tuduhan li'an pada isteri saya yang dia ni berzina. Tapi saya tak ada saksi, maka saya melakukan li'an. Itu dia. Maka hakim akan membubarkan perkahwinan ini. Yang seterusnya, anak zina dinafikan nasabnya daripada suami jika suami menyebut penafiannya ketika li'an. Itu dia. Jadi anak ini tak boleh nasab pada bapa. Anak yang hasil dari perbuatan zina si isteri tidak boleh tak boleh dinasab kepada sahabat lebih suami, tak boleh.
pemeriksaan DNA. Sekarang ada DNA. Dulu tak ada DNA, sekarang ada pemeriksaan DNA. Dia buat DNA tak ada. Bayangkan tulang punggung yang orang yang dah mati bertahun-tahun, ya, boleh diakui milik si Polan ni apabila dibuat DNA dengan anak dia. Ni kes baru-baru ni di Pulau Pinang. Bayangkan, apatah lagi kalau anak zina itu ada dan bila buat DNA dengan suami kepada si isteri yang telah melahirkan anak zina ni, tak ada match. DNA itu sepadan dengan maknya, tapi dengan si suami ni tak ada. Maknanya tentulah ada lelaki lain yang melakukan zina dengan si isteri ini mengandung dan melahirkan anak ni. Kan? Jadi tak boleh anak zina ni dinasab kepada bapa dia. Jika ketika li'an itu si suami menyebut yang kita sebut dalam kuliah lepas, dia bersumpah bahawa anak ini bukan anak dia. Saya punya keyakinan penuh Tuan Hakim, anak ini bukan anak saya, dan saya menuduh saya berzina dengan orang lelaki lain. Kan? Saya bincang dalam kuliah yang lepas. Dan anak zina itu dinasab kepada ibu dia, ataupun dalam peraturan Jabatan Pendapatan Negara tidak dinasab kepada Abdullah atau Abdul Rahman ataupun nama-nama Allah yang sebut 9, ataupun tidak dinasab kepada sesiapa pun, kerana dia anak luar nikah, anak tak sah taraf. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya yalah, kita tak boleh nak kata apalah. Mungkin si budak ni nanti apabila dia sudah besar berakal, dia katanya, jadi kita terpaksa menerangkan keadaan yang sebenar. Dan yang kelima, suami isteri itu diharamkan bersatu semula selama-lamanya. Maksudnya suami yang menuduh isteri dia berzina melalui li'an dan isteri yang dituduh berzina melalui li'an itu tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Inilah impak yang paling besar bila berlaku li'an tadi. Kalau si suami itu menceraikan isteri dia biasa, tak apa lagi. Dia tak tuduh isteri dia berzina. Dia tahu isteri dia berzina, tapi dia mungkin dia merasakan mungkin isteri dia boleh lagi menerima isteri dia, kerana mungkin isteri dia dah insaf, mungkin isteri dia dah menyesal atas perbuatan dia, ketelanjuran dia. Suami ni masih ada perasaan kasih pada isteri dia, maka dia ceraikan isteri dia, ataupun tak cerai langsung pun. Kalau diceraikan, ada iddah. Waktu iddah, boleh rujuk, kan? Tetapi apakah suami mudah melakukan demikian? Lebih-lebih lagi apabila isteri itu mengandung anak tak sah taraf, anak luar nikah. Jadi ini, sebab itulah li'an tu ada. Li'an itu dibenarkan oleh syarak. Jadi apabila berlaku li'an ini, maka suami isteri itu tadi tidak boleh lagi berkahwin semula selama-lamanya. Suami carilah perempuan lain, isteri ini, pergilah kahwin dengan lelaki yang hang roman tu sampai dapat anak tu, hampilah carilah. Kan? Itu dia keadaan dia. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi, bahawa Nabi SAW meminta sepasang suami isteri melakukan li'an. Apabila berlaku keadaan-keadaan yang kita sebutkan dalam kuliah lalu itu, berdasarkan kisah yang dibawa oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini, Nabi SAW menyuruh suami isteri melakukan li'an. Kemudian fantafa min waladiha,
Dengan li'an itu anak dilahirkan oleh isteri dinafikan nasabnya daripada suami. Ya. Jadi Nabi isytiharkan anak itu bukanlah anak si suami itu. Tak boleh bin pada suami itu. Di zaman Nabi SAW, di mana struktur masyarakat itu tidak seperti sekarang, penuh dengan penipuan dan sebagainya. Jadi apa-apa semua mesti ada hitam dan putih, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang berbangkit pada masa-masa akan datang. Tapi zaman Nabi SAW ni cukuplah Nabi menjadi saksi, maka tak ada siapa pun berani menipu pada waktu itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dalam peristiwa ini, maka anak itu dinafikan nasab, anak zina itu dinafikan nasabnya kepada si suami, tak boleh bin pada suami. Fa farraqa bainahuma, lalu Nabi SAW memisahkan mereka berdua, yakni membubarkan perkahwinan mereka berdua itu selama-lamanya. Wal haqqal walada bimra'ati wa al haqqal walad bimra'atin bil mar'ah. Dan anak zina itu dinasab kepada isteri tersebut. Itu cerita pada zaman Nabi SAW yang diceritakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah satu contoh dalam ilmu hadis. Ini adalah satu contoh hadis Nabi SAW yang berbentuk perbuatan. Maknanya Nabi SAW tak ada cakap apa-apa pun dalam hadis ni, tapi para sahabat Nabi yang di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan keadaan itu, keadaan Nabi SAW melakukan perkara itu, maka dikira sebagai hadis juga. Itu adalah ilmu hadis lah. Begitu ya hadis Nabi sallallahu wallahu alam. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi dari kalangan orang Ansar. Qala, maka Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu berkata, madatis sunnatu ba'du fil mutala'inaini. Dalam sunnah Rasulullah SAW telah berlaku persetulian antara suami isteri. Jadi zaman Nabi SAW, waktu Nabi SAW 10 tahun berada di kota Madinatul Munawwarah, pernah berlaku perbuatan li'an ini, kata Sahl bin Sa'ad. Kemudian ayyufarriqa bainahuma. Nabi SAW memisahkan kedua-dua suami isteri yang melakukan li'an ini. Thumma la yajtami'ani abadan, dan tidak bersatu semula. Kemudian mereka tidak bersatu semula selama-lamanya. Jadi di situ datang hukumnya. Kesan li'an itu ialah apabila suami isteri itu tidak akan telah terbubar perkahwinan, terlerai kata perkahwinan, dan tidak boleh bersatu semula selama-lamanya. Inilah keadaan yang berlaku pada kedua suami isteri, kepada pasangan suami isteri yang melakukan li'an ini tadi. Dan sama ada anak ataupun tidak. Jadi nasihat kita kepada diri saya dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan, janganlah melakukan li'an ini. Kesannya besar. Si suami berfikirlah semasak-masaknya. Memang kita marah, tak ada siapa suami yang marah kalau isteri dia berzina, didapati berzina, kena tangkap pula, masuk mahkamah, sabit kesalahan, melakukan persetubuhan haram. Tapi berilah si isteri itu peluang untuk bertaubat dan memperbaiki kesilapan dia. Jangan diikutkan rasa amarah, walaupun dibenarkan oleh syarak, tapi ini timbul dari kesan amarah kita. Dan kita takut-takut jadi bukan gila talak pula, gila li'an pula dah. Dah tak boleh kahwin pula dah jadi lain. Akhirnya bekas suami berzina dengan bekas isteri, lagi teruk pula. Jadi fikirlah masa-masa kepada tuan-tuan dan puan, suami-suami isteri luar sana, elakkanlah daripada terjadi li'an ini dalam kehidupan kita. Tapi bukan bermakna dayus, tidak. Memanglah kalau seorang isteri, seorang suami boleh menceraikan isterinya yang mengaku berzina.
biarlah si isteri itu berkahwin dengan lelaki yang berzina dengannya, tapi biarlah ianya melalui penceraian, bukan melalui li'an. Kalau penceraian, mungkin satu masa si isteri boleh kembali pada kita. Tapi kalau li'an, inilah kesan dia. Si isteri tidak boleh kembali pada kita, kita tak boleh kembali pada si isteri. Mungkin kesalahan isteri satu hanya berzina walaupun ia dosa besar, tapi kebaikan isteri itu banyak, maka ditakuti kita akan menyesali perbuatan kita. Mungkin dalam kegopohan kita melayan perasaan ego dan amarah kita melakukan perbuatan li'an ini. Jadi ini satu perkara yang perlu kita fikir-fikirkan, insya-Allah, untuk tuan-tuan dan puan saudara-saudari isi luar sana, dan juga untuk tuan-tuan dan puan yang belum berkahwin. Ambillah ini sebagai ilmu nanti menempuh alam rumah tangga. Jangan dilakukan sekali perbuatan li'an ini, kerana kesannya sangat besar, sangat besar. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kupaskan, dan insya-Allah pada kuliah kita akan datang pada awal bulan September nanti, pada awal bulan September nanti, iaitu pada 6, kalau jadualnya 6 September 2020, kita akan sambung dengan perkara 14.3.6, iaitu tajuknya cara isteri melakukan li'an. Seperti disebut tadi, kan, kalau isteri tak melakukan li'an, dia boleh dikenakan hukuman had, hudud, dia jam sampai mati. Bagaimana dia nak mempertahankan diri dia? Maka boleh si isteri melakukan li'an. Baik, itu dia. InsyaAllah kita akan bincangkan benda ini, perkara ini dalam kuliah kita akan datang pada 6 September 2020, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit apa yang kita mampu kupaskan pada kuliah kita ini. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat untuk kita bersama dalam kehidupan kita bersama, suami isteri, anak-anak dan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah SWT, dan bagi dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa sampai ke dunia, kita kasih bahasa tuan-tuan semua mari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu kita berkumpul kita datang. Dan selain sebab ini saya ucapkan kepada tuan-tuan puan, selamat menyambut tahun baru Hijriyah 1442 Hijriyah pada 20 Ogos nanti, insya-Allah. Kita sama-samalah mengambil pengajaran dan iktibar peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu rasulullah barakallahu fikum wa qul qul tawfiq azim li wa lakum. Dan kita akhiri pula kita kali ini dengan tasbih kafarah satu asbabul mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi Allahumma rahmina hazal wa tafra badi taqammus wa ala yaqin wa ala ayna wa nawfil min syurrim. Allahumma baddid shamlahu wa farik jama'a wa shatik wa tawazaz wa muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar ya mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yanzil kitab wa yamjasa wa zama ahzab ihzim wa salah ila masyayikh rahmar amin wa rabbana zina hamzu fa ma'ik wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Rabbana taqabbal du'ana bismillahir rahmanir rahim wa ta'ala أعمل في هذا اليوم بارم الشهيد جانب السماء أماني تكون برحم دعونا فيها اسم الله تتوى فيها السلام وأكبر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل كلمة وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.